ta'ala wabarakatuh. Hai ni anak-anak sekalian, siap semua belaka? Alhamdulillah. Okey, hari ni cikgu tak mau buang masa, kita terus ke tajuk baru. Hari ni cikgu nak ajar apa? Tajuk baru. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ni adalah tajuk bab 3, iaitu tajuk ini dia menceritakan tentang peperangan dingin di Malaysia. Peperangan dingin di Malaysia ni dia berlaku, dia orang kata apa tu? Dia ni peperangan antar kaum. Okey, peperangan antar kaum ni dia berlaku, tarikh dia 13 Mac. Tarikh dia terkejut sikit. Tarikh yang berlaku peperangan tu adalah 13 Mac. Okey, faham sekalian? Salah lah cikgu, bukan 13 Mac, 13 Mei lah cikgu. Bukankah kita dah belajar kat topik yang lepas? Oh, cikgu silap. Betul-betul. Tarikh dia adalah 13 Mei. 13 Mei. Tadi tarikh cikgu silap. Okey semua faham? Tapi kamu ni Karim, kamu tegur cikgu macam kamu lebih tahu daripada cikgu Weh Karim, asal kau cakap macam tu? Tak boleh cakap macam tu Karim. Kau nak tegur cikgu tu pun, tegur elok-elok sikit cakap Karim. Kau kena ingat, cikgu tu lagi pandai daripada kita. Kita yang datang belajar. Maaf cikgu, maafkan saya cikgu. Saya tak ada niat pun. Maafkan saya cikgu. Oh, tak apa Karim. No hal, cikgu steady je. Tapi nanti jangan buat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang ni saya nak menerangkan tentang video yang baru kita tengok tadi. Yang mana video itu menunjukkan seorang murid yang dia rasa diri dia lagi tahu daripada cikgu dia. So kat sini poin kita dapat ialah seorang penuntut ilmu ni, dia tak boleh rasa diri dia ni dah banyak sangat ilmu tu. Sebab yang mana kita dapat lihat dalam surah Al-Kahfi ni pun, Allah dah cakap pada ayat 60 ni, saya bacakan. Maksudnya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada temannya, aku tidak akan berhenti sehingga aku bertemu dua laut itu, atau aku berjalan terus bertahun-tahun. Surah Al-Kahfi. So dekat sini surah ni sebenarnya dia menjawab daripada firman Allah SWT yang ada bersatu hadis tu, yang mana menurut Ibn Abbas, Ubay bin Ka'ab menceritakan bahawa beliau mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya pada satu hari Nabi Musa berdiri di depan khalayak Bani Israel. Lalu beliau ditanya, siapakah orang yang paling berilmu? Lantas Nabi Musa menjawab, aku. Lalu Allah SWT telah berfirman, sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan lautan, dan dia lebih berilmu daripada engkau. Direkodkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Al-Fadail, min Fadail Al-Khadir alaihissalam, nombor hadis 170 daripada Ibn Abbas, status hadis sahih. So kat sini kita nampak daripada firman Allah tu, Allah dah cakap tu, patut and then turun ayat yang ke-60 surah Kahfi ni untuk menjawab firman Allah SWT tu. So kat sini kita dapat tengok yang mana kita tahu waktu zaman Nabi Musa tu Allah dah turunkan kitab Taurat dekat Nabi Musa. Tapi Allah cakap yang mana dia tak cukup lagi ilmu, sebab dia ada turunkan ilmu lain kepada Nabi Khidir. So kita nampak kat sini yang mana kalau kita ni dah berjaya, contoh kita ni sebagai penuntut ilmu, kita dah berjaya dalam mana-mana periksa ke ujian ke, kita tak boleh terus nak bangga dengan pencapaian kita tu. Sebab mungkin kita berjaya dekat dalam kalangan kita tak keluar daripada dalam kelompok kita tu. Bila kita keluar baru kita tengok ramai sebenarnya orang yang berjaya. So dekat sini kita dapat lihat lah benda tu, yang mana kita kena ambil penting lah, yang mana kita tak boleh nak rasa diri kita lebih tahu daripada orang lain. Itu saya. Baiklah semua, hari ni kita akan belajar ABC ya. Cikgu ni asyik belajar ABC je. Malam pun belajar dah ABC. Bila aku nak ajar karangannya? Nak, cikgu takkan ajar kamu buat karangan selagi kamu tidak mahir ABC ya. Baiklah cikgu, saya dah mahir cikgu. Baiklah, cikgu pun maafkan kamu juga. Assalamualaikum.
semua. Jadi kita dah tengokkan situasi di mana seseorang murid itu tidak bersabar dalam menuntut ilmu. Jadi apa yang kita boleh ambil nilai pengajaran daripada situasi tersebut adalah kita hendaklah bersabar ketika menuntut ilmu, dan janganlah terlalu memaksa seseorang guru itu untuk mengajarkan kita sesuatu yang menyebabkan dia tidak ikhlas akan ilmu yang diberikan kepada kita itu. Dan jika seseorang guru itu tidak mengajar kita ilmu yang kita ingini, seperti dalam situasi tadi, yang mana seorang pelajar itu inginkan untuk cepat pandai dalam membuat karangan, tetapi gurunya tak mengajarkannya tentang bagaimana cara membuat karangan. Sebaliknya, mengajarkannya membaca ABC. Maka hendaklah pelajar itu bersabar, kerana seseorang guru itu tahu apa yang dia perlu buat supaya kita pandai membuat suatu perkara itu. Jadi hendaklah kita bersabar. Assalamualaikum semua. Awak semua dah siap ke latihan muka surat 30 yang saya bagi hari tu, hari Isnin lepas? Alhamdulillah cikgu, dah siap cikgu. Sudah cikgu. Dah siap dah cikgu. Baiklah, seterusnya sila siapkan tugasan latihan 1 dan 2 pada muka surat 42, dan kita akan berbincang pada esok hari. Maafkan saya, izinkan saya untuk periksa kertas abang-abang kamu semua, darjah 6, kertas karangan dia orang. Izinkan saya. Awak semua buat dulu, dan esok kita akan bincang yang latihan lepas dan latihan yang hari ni punya. Okey, faham semua? Baiklah cikgu. Baiklah cikgu. Baik cikgu. Baiklah, memandangkan masa kita nak habis dah. Jadi awak semua boleh sila buat karangan pada muka surat 60 yang tajuk kesan-kesan COVID-19 di Malaysia. Sila buat, pastikan awak semua siap sebelum hari Isnin kelas minggu depan. Kita akan berbincang pada masa kedua. Pastikan siap sebab hari tu juga, masa kedua tu kita akan berbincang pasal karangan ni. Harap awak semua siap. Baiklah cikgu, kami akan siapkan minggu hadapan. Baiklah cikgu. Okey cikgu, kami siapkan kerja tu minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang situasi ketiga yang dipaparkan sebentar tadi, situasi ini menceritakan yang mana pelajar-pelajar mematuhi arahan gurunya. Di sini pengajarannya ialah mematuhi arahan guru. Seperti mana juga perkara ini boleh dikaitkan dengan kisah dalam surah Al-Kahfi, yang mana Nabi Musa bertemu Nabi Khidir alaihissalam untuk menuntut ilmu. Yang mana dalam surah Kahfi ini ayat yang ke-70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Yang bermaksud,
dia berkata, yakni Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa AS, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan sesuatu apa pun, sehinggalah aku sendiri yang menerangkannya kepada kamu. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-70. Baiklah, dalam kisah ini, ayat yang ke-70 tadi yang dibacakan tadi, kisah ini menceritakan bahawa Nabi Musa AS tidak mematuhi arahan gurunya, yang mana Nabi Khidir AS mengarahkan Nabi Musa untuk tidak bertanyakan apa-apa pun, sehingga Nabi Khidir AS sendiri yang memberitahu kepada Nabi Musa AS. Adab menuntut ilmu, kita sesiapa pun tidak boleh memotong percakapan guru, tidak boleh memotong dalam sesi pengajaran, tidak boleh. Adab ini dianggap tidak menghormati guru. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, semua pada hadir hari ini. Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran pada pagi ini. Okey, cikgu akan mengajar kamu tentang lafaz murakab dalam ilmu mantik, iaitu terbagi pada dua, murakab khabari dan murakab insya'i. Jadi, sebelum kita mulakan PDPC pada pagi ini, cikgu ingin bertanya kepada semua, kerja sekolah minggu lepas dah siap ke belum? Aduh, masa bila cikgu bagi kerja sekolah? Dia? Ada. Cuba ingat balik. Sebelum cikgu keluar kelas minggu lepas, cikgu ada tinggalkan kerja sekolah. Cikgu pun tanda, macam mana kamu tak tanda? Lantak lah, malah aku fikir. Oh, kalau macam tu, dengan rasa senang hati, cikgu nak denda kamu. Sila berdiri di bawah kerusi. Cepat! Oh, cikgu nak denda saya je. Cikgu siapa nak denda saya? Saya beritahu ayah saya sebab cikgu nak dera saya. Kalau saya beritahu ayah saya, confirm lock up lah tempat cikgu. Cikgu denda ni bukan sebab cikgu nak sakitkan hang pun. Cikgu nak hang jadi lagi prihatin, hang peka dengan semua kerja yang dia bagi. Tu je. Betul juga tu. Okey cikgu. Saya minta maaf. Saya tersalah anggap. Okey, cikgu maafkan kamu. Nanti lain kali jangan buat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada situasi keempat tadi ialah kita mestilah selalu bersangka baik terhadap guru. Nilai bersangka baik terhadap guru juga ialah salah satu adab daripada adab-adab menuntut ilmu. Firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat ke-65 yang bermaksud, lalu mereka dapati seorang dari hamba-hamba kami berikannya rahmat dan kami telah mengajarnya satu ilmu dari sisi kami. Walaupun pada pandangan kita, tindakan guru itu tidak elok, tetapi sentiasalah husnuzon, iaitu bersangka baik terhadap guru kerana guru mempunyai lebih ilmu dan pengetahuan daripada kita. Jika kita tidak menjaga adab dengan guru, kemungkinan berkat dalam mengaji itu akan kurang. Kesimpulan daripada keempat-empat video tadi, Islam memberi kedudukan yang sangat istimewa kepada guru. Justru sebagai seorang pelajar, wajiblah kepada kita untuk menjaga adab dengan guru kerana ia menjadi tuntutan agama dalam menuntut ilmu supaya mendapat keberkatan dalam setiap ilmu yang kita pelajari, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum.